semua boleh nampak skrin cikgu ah? Boleh. 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 Alhamdulillah. Okey, hari ini kita akan sambung belajar mana slide cikgu? This one. Okey, cikgu cekkan sikit dulu. Okey, minggu lepas kita belajar part 1 yang ni. Okey, ni cikgu tunjuk dulu. Oh, sebelum tu kita mula kelas dengan kita dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Okey. Siapa ingat kelas minggu lepas kelas yang lepas kita belajar apa? Sudut pada lilitan, sudut pada pusat, sudut dan tinggi. Okay, ini yang kita belajar. Kita review sikit lah. Ini yang kita belajar kelas yang lepas. Okay, ramai pula yang nak masuk. Ada lagi ke nak masuk? Cepat. Ini yang cikgu tak suka ni, masuk lambat, mengganggu. Lain kali masuk cepat sikit. Okey. Okey, jadi ini yang kita belajar minggu lepas. Terima kasih pada yang dah jawab. Minggu lepas, kelas yang lepas. Terima kasih pada yang jawab, iaitu kita belajar tentang inilah segitiga di dalam bulatan. Okey, kita ada 2 soalan yang kita tak buat lagi kan? Tapi cikgu stop dulu kat sini sebab kita nak masuk dulu tajuk baru. Ada masa lebih, kita akan buat soalan ni. Okey? Boleh ke? Boleh lah. Yang lain boleh? Boleh. Okey. Boleh. Alhamdulillah. Okey, so hari ni kita tak boleh? Kenapa? Are you okay? Tak boleh cikgu. Okey. So sekejap. Line cikgu okey ke? Line cikgu okey. Hopefully line tak ada masalah ya. Janganlah terputus di tengah jalan. Okey, masih lagi ada yang nak masuk. Okey, so hari ni kita akan belajar sambung lagi slide yang sama, iaitu sudut dan tangent bagi bulatan. Tapi ini bahagian 2. Bahagian 2 kalau kamu tengok kat sini, bahagian 2 6.2. Okey, kalau skrin cikgu tak nampak, kamu bagi tahu. Kod cikgu terlupa nak share skrin, dia lost ke apa kan. Okey, so far boleh nampak skrin cikgu ya? Boleh. Okey, so hari ni bab 6 sudut dan tangent bagi bulatan. Okey, kita imbas kembali sedikit apa yang kita belajar daripada kelas yang lepas, which is ini, sudut dan tangent bagi bulatan. Which is imbas kembali, kita belajar tentang sudut pada lilitan, di mana lekuk yang sama akan menghasilkan sudut yang sama. Jadinya kalau dekat sini nilai dia 60, kat sini pun dia akan hasilkan 60. Itu yang pertama kita belajar. Yang kedua, kita belajar tentang sudut pada lilitan. Lengkuk yang berkadaran akan menghasilkan sudut berkadaran. Kalau lengkuk sini, sudut pada lilatan, kalau sini 4 cm, sini 8 cm. Jadi dia punya sudut akan berkadaran lah. Bila sini 2 kali ganda, yang ke atas ni sudut dia akan 2 kali ganda juga. Dan yang ketiga adalah sudut pada pusat. Lengkuk yang sama, which is lengkuk dia sama dengan sudut pada lilitan ni. Jadi dia akan menghasilkan 2 kali ganda. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah sudut pada lilitan juga, tapi dicangkum. Dicangkum ni ditutup lah. Ini sudut. Tengok sini. Ini sudut. Jadi dicangkum ni ditutup. Dicangkum oleh diameter. Diameter ni satu garisan yang melalui pada pusat. Akan menghasilkan 90. Okey, itu yang kita belajar kelas yang lepas. Okey. Yang tak masuk kelas lepas boleh tengok video cikgu. Okey. So, okey semua dapat kat sini ya? Dapat. Okey. Jadi hari ini kita akan belajar 2 perkara. Yang pertama, okey, untuk pembelajaran hari inilah mengenal pasti ciri sisi 4 kitaran. So, ini adalah perkara baru yang kamu akan belajar. Term baru iaitu sisi 4 kitaran. Sisi 4 kitaran. Dan macam mana kita nak menggunakannya untuk mencari nilai sudut pada sisi 4 kitaran. So, kita akan kenal satu term yang baru iaitu sisi 4 kitaran. Dan yang kedua, kita akan menyelesaikan masalah. Ini tak ada masalah lah. Macam biasalah kita menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi 4 kitaran. So, get used to this term lah atau words. Okey, mana sisi 4 kitaran ni.
Okey, sebelum tu apa benda ni? Sisi empat kitaran. Okey, ini adalah definisi dia. Definisi ni maksudlah definisi bagi sisi empat kitaran adalah sisi empat kitaran adalah satu sisi empat. So, saya nak masuk. Okey, satu sisi empat dalam bulatan dengan keadaan keempat-empat bucu sisi empat terletak pada lilitan. Maknanya, kalau kelas lepas kita belajar bulatan yang bergabung dengan segitiga. Jadi, kelas hari ini kita belajar bulatan yang bercampur dengan segi empat. Sisi empat. Okey. Jadi, sisi empat kitaran ni dia punya ada dua syarat dalam definisi dia. Satu, dia kena ada empat bucu. Empat bucu dan dia ada empat sisi. Sisi empat. Ada yang nak masuk? Okey, jadinya kalau kamu nampak kat sini, ini adalah contoh dia. Kita ambil pen merah. Okey, dia ada empat sisi. Satu, dua, tiga dan empat. So dia ada empat sisi. Satu, dua, tiga dan empat. Dan dia mesti ada empat bucu. Yang mana bucu tu terkena pada lilitan bulatan. Satu, dua, tiga, empat. So bila dia dia cukup syarat dia. Syarat dia yang pertama ada empat sisi. Dan syarat yang kedua adalah kena ada bucu pada empat bucu tu terkena pada lilitan. So bila kena dua syarat ni, dia adalah nama dia empat sisi empat kitaran. Okey, so far dapat faham sisi empat kitaran ni apa ya? Okey, faham, alhamdulillah. Okey, jadi kita pun masuklah dekat sini. Okey, contoh, kena pasti sama ada yang berikut adalah sisi kitaran atau bukan. Okey, cikgu tunjuk dulu yang pertama. Kan dia kena ada dua kan? Yang pertama, sisi empat kitaran ni dia kena mencukupi dua syarat. Yang pertama, dia ada empat sisi. Dan yang kedua adalah bucu itu, empat bucu tersebut terkena pada lilitan. Lilitan apa? Lilitan bulatan. So dia tanya kat sini, kena pasti sama ada yang berikut adalah sisi kitaran atau bukan. So dia pertama empat sisi, betul? Satu, dua, tiga, empat. Okey, dah betul. Yang kedua, bucu terkena pada lilitan. Let's see, bucu dia kena tak? Kena. Satu, dua, tiga dan empat. So dia adakah sisi empat kitaran atau tidak? Ya, betul. So kita pun jawab kat sini, ya. Okey, cuba kamu tengok yang kedua ni. Ini ya atau tidak? Tidak. Sebab apa? Sebab apa? Ya, betul. Ya. Betul. Okey, so dia tak boleh dikira sebagai sisi empat kitaran. Tidak. Okey, yang ketiga, ya atau tidak? Tidak. Sebab apa? Tidak. Betul. Sudut ni kan? Bucu ni kan? Okey. Yang keempat? Ya atau tidak? Tidak juga. Sebab apa? Tiga sisi. Tidak. Kerana betul. Kerana dia dah kena. Bucu ni dah kena pada bulatan. Tapi dia sisi pula tak kena. Okey, dan yang terakhir, ya atau tidak? Tidak juga. Sebabnya Tidak. bucu Tidak. terkeluar terus daripada bulatan. Ada tiga sisi dia. Betul. Okey. So yang ini adalah yang seterusnya. So dapat fahamlah definisi ni kan? Sisi empat kitaran. Get used to your head lah. Okey, so kita akan berjumpa selalu sisi empat kitaran ni. Okey, ini nampak complicated sikit kan? Cuba kamu kena pasti sisi empat kitaran dalam ni ada berapa? Ataupun ini sisi empat kitaran atau bukan? Okey, untuk yang 3 Roman ni ada 1. Yang lain?
Sorry, apa dia? Okay, yang lain boleh dengar tak cikgu ke? Cikgu yang tak dengar kamu ataupun Ada kawan satu kamu tak dengar? sisi empat kita. See, I don't know what's wrong with this. Cikgu yang nombor 4 yang satu. Okay, cikgu lost connection. Okay, semua dapat dengar suara cikgu? Semua dapat dengar ke suara cikgu? Aduh. Okey, semua dapat dengar ke suara cikgu? Dapat dengar. Okey. Aduh lah, macam biasalah. So cikgu rasa minggu depan cikgu akan buat video kot, so that I can prepare apa saya? Line. Sama. Sekejap Sekejap cikgu tutup. Tapi boleh ngajar ni, saya nak buat suara, boleh? Nak masuk pelakon. Kalau aku fikir sebab tapi aku nak rakam, tapi aku punya mic problem lah pasal ni. So aku tak boleh nak rakam. Bagi link aku. Dengar. Okey, nampak gayanya memang line problem. Jadinya kamu boleh tunggu sekejap. Kita akan gabung kelas dengan kelas Cikgu Azira. Sekejap ya. Jadinya kelas kau berapa? Kelas apa? 3F. 3F. So kita akan bergabung 3F. Jadi cikgu akan ajar 3 kelas lah hari ni. Sekejap ya. Beginilah kehidupan kan, tidak menentu. So kita akan 3F. So hari ni cikgu ajar berapa kelas? Berapa orang? 3K. Boleh cikgu. 3K berapa orang? 3K 30 right? 29. 3J 30. 3F berapa? 3F 29. 29. So 29, 99, 18 3, 4, 5, 6, 7, 8 89. 88 orang hari ni cikgu ajar. So kita nak sambung ke nak tunggu sekejap? Tunggulah sekejap kan. Tunggu pelajar 3F masuk. Saya masalah hari ni. Suara saya masih. Rumah kamu line okey? Okey. Alhamdulillah okey. Aku tak tahu kenapa. Masalah betul. Kalau cikgu rekod, mari kita sembang-sembang dulu lah sementara tunggu kan. So 12.20 kita start. Jadi bila kalau cikgu rekod video dan cikgu nak upload, kamu tahu habis kelas tu cikgu akan upload terus tau. Bila upload, kamu tahu pukul berapa baru dia sampai masuk dalam YouTube tu? Maghrib baru masuk. Membayangkan laptop cikgu tak tertutup daripada pukul 12 sampai ke maghrib semata-mata nak upload. Ada? Okey, so far ada yang kelas 3F masuk kelas cikgu ke? Ada ke? Siapa? Ada kelas 3F masuk? Okey. Okey, ada masuk lah. Okey, 3F. Kita nak tunggu lagi 2 minit sementara pelajar 3F masuk. Okay, selamat datang untuk yang kelas 3F. Duduklah cikgu memperkenalkan diri dulu sebab mungkin kamu tak pernah jumpa cikgu. Okey cikgu kawan kepada Cikgu Azira. Cikgu akan tolong jaga kelas kamu untuk hari ni due to the internet connection problem. So selamat berkenalan ya. Daripada 3F lah masuk ke kelas cikgu. Selamat datang. Masuk lagi, ada yang masuk lagi. Okey. Ada lagi ke? Tak ada dah kot. Tak ada dah. Okey, kamu semua boleh nampak slide cikgu? Boleh adik. Boleh. Oh ya Allah, kuatnya suara. Okey, untuk yang kelas 3F, cikgu
balik semula lah sikit untuk yang kelas yang dah ada dalam kelas cikgu tu. Bear with me lah, tunggu sekejap untuk cikgu ulang sikit. Okey, untuk yang kelas 3F, hari ni cikgu ajar sudut dan tangen bagi bulatan. Sambungan bagi apa yang kita belajar, apa yang kamu belajar kelas yang lepas dengan cikgu Azira. Okey, kita imbas kembali. Ini kita imbas kembali untuk kelas yang lepas. Cikgu takkan ulang lah kat sini sebab cikgu rasa kamu sempat tak belajar tadi dengan cikgu Azira untuk yang imbas kembali. Kelas 3F, someone? Tak sempat? Tak sempat yang ni? Okey, so cikgu ulang sikit Cikgu ulang sekejap. Okey, tak sempat, sedih je. Okey, tak apa, kita akan cikgu ulang sekejap. Kita ada belajar 4 perkara untuk kelas yang lepas. Sudahlah tu, cikgu nak explain ni. Okey, ada 4 perkara yang kita belajar, iaitu yang pertama sudut pada lilitan. Bila lengkuk dia sama, kita akan menghasilkan sudut yang sama. Manakala yang kedua adalah sudut pada lilitan juga. Kamu tengok dia menyentuh pada lilitan. Can you see my screen? Kamu semua boleh nampak screen cikgu kan? Okey, jadi sudut pada lilitan bila lengkuk berkadaran, ini 4 cm, 8 cm, kamu akan menghasilkan sudut juga berkadaran. Okey, ada yang nak masuk lagi. Ketiga pula, kita belajar tentang sudut pada pusat, yang mana lengkuk yang sama, kamu akan menghasilkan sudut dia 2 kali ganda. Okey, dan yang keempat, sudut pada lilitan dicangkung pada diameter. This one is the diameter. Okey, dia akan menghasilkan sudut 90. Okey, itu kita imbas kembali. Okey, jap, admit. Okey. So, hari ni kita akan belajar 2 perkara, iaitu yang pertama adalah mengenal pasti ciri sisi 4 kitaran. Ini adalah perkataan baru untuk kamu, jadi get used to this, sisi 4 kitaran. Okey. Okey, sisi 4 kitaran. Yang mana yang kedua adalah kita akan menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi 4 kitaran. Okey, so far 3F okey? Dapat dengar suara cikgu? Clear? Okey, jadi ini yang penting. Ini yang sebenar-benarnya yang kita akan belajar untuk kelas hari ini. Yang mana sisi 4 kitaran. Sisi 4 kitaran ni, ini definisi dia, cikgu baca untuk kamu. Sisi 4 kitaran ialah sisi 4 dalam bulatan dengan keadaan keempat-empat bucu sisi 4 tersebut terletak pada lilitan bulatan. Okey, untuk kelas yang lepas kita belajar bulatan campur dengan segitiga. Jadi dia akan hasil dia adalah bulatan yang mana segitiga tu duduk dalam bulatan. Okey, untuk kelas hari ni kamu akan belajar bulatan dan campur dengan segi 4. Di mana result dia adalah bulatan, segi 4 duduk dalam bulatan. Okey, dia dah masuk. Jadinya ini adalah contoh dia lah. Okey, yang pertama dia kena memastikan untuk sisi 4 kitaran ni dia ada 2 perkara dia kena penuhi. Yang pertama ialah dia kena sisi 4 lah, which is 4 sisi. 1, 2, 3 dan 4. Ni 1, 2, 3 dan 4. Itu syarat pertama untuk dipanggil sebagai sisi 4 kitaran. Yang kedua adalah dia mesti kena pada bucu, bucu dia kena menyentuh pada lilitan. Okey. 1, 2, 3, 4 dia mesti bersentuh. Kalau dia duduk kat sini je tak boleh. Bucu dia duduk kat sini atau bucu dia tak sampai duduk kat sini, dia tak boleh digelar sebagai sisi 4 kitaran. Okey, selamat datang pada yang baru masuk. Okey, sekarang ni bila kamu dah tahu sisi 4 kitaran, tadi cikgu sempat belajar dengan 3J dan 3K, yang mana kita nak kenal pasti berikut adalah sisi 4 kitaran. Okey, yang pertama adalah mereka kena memenuhi 2 perkara, iaitu dia kena 4 sisi dan bucu terkena pada lilitan bulatan. Tengok, yang ni dah ada 4 sisi, 1, 2, 3 dan 4. Dan bucu dia kena 1, 2, 3 dan 4 terkena pada lilitan, so dia dikira sebagai sisi kitaran, sisi 4 kitaran. Manakala kamu tengok yang kedua, okey, ini dia ada 4 sisi, 1, 2, 3 dan 4. Okey, bucu dia, so ciri yang pertama dia dah memenuhi. Manakala ciri yang kedua, kamu tengok bucu dia yang ini N, tapi R tidak menyentuh pada lilitan. So nama dia tidak digelar sebagai sisi 4 kitaran. Dan samalah macam yang ini pun, dia ada 4 sisi, 1, 2, 3, 4. So ciri pertama dia memenuhi. Tapi ciri kedua yang mana S, U, T, dia terkena pada lilitan.
Tapi V dia tak kena pada lilitan. Okey, so dia tidak dipanggil sebagai sisi 4 kitaran. Okey, so far clear? Dapat faham? Dapat Ibu. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi kita sambung lagi kat sini. Ini 3J, 3F pun tak 3J dan okey. Cikgu cak, cikgu masih lagi presenting ke? Okey, cikgu masih lagi presenting. So, okey, yang ini adalah, mari kita baca soalan dia sama-sama. Kenal pasti sama sisi 4 kitaran yang terdapat dalam bulatan. Sisi 4 kitaran. Kenal pasti sama ada sisi 4 kitaran yang terdapat dalam bulatan. Okey, yang ini ada berapa sisi 4 kitaran kamu rasa? Ada berapa? Dua. Betul. Dua. Okey, yang pertama ialah yang kita tengok kan, dia ada 4 sisi. Dan yang kedua dia ada 4 bucu dia terkena pada 4 bucu. Terkena pada lilitan. Okey, ini syarat dia untuk digelar sebagai sisi 4 kitaran. So dia ada yang ni 1, 2, 3, 4 terkena pada bucu dan dia pun ada 4 sisi. So sama juga same goes to this one, dia ada 4 sisi dan dia terkena pada lilitan. So dia ada 2. Okey. Yang ini ada berapa? Untuk yang keempat, Pak Roman ni? 1. Betul. Yang mana dia ada 4 sisi. 1, 2, 3 dan 4. Okey, so dia yang syarat pertama dah betul. Dan dia kena bucu dia. 1, 2, 3, 4. Kena pada bucu lilitan bulatan. Ada yang nak masuk? Okey. Jadi dia pun ada satu saja. Okey. Sekarang kita masuk pada dia bagi tahu apa syarat dia ni. Cara pengiraan dia. Okey, kita tahu saja, kalau kita tak tahu kira tak gunalah. Jadi yang pertama adalah ini dia bagi tahu hasil tambah sudut-sudut yang bertentangan dalam satu sisi 4 kitaran adalah 180. Beritahu hasil tambah sudut-sudut bertentangan. Sudut bertentangan, kita ambil contohnya Y. Sudut bertentangan bagi Y apa dia? X, betul. Okey, terima kasih. Pandai. Jadinya Y ni, jadi dia bagi tahu hasil tambah sudut yang bertentangan akan menghasilkan 180. Maknanya Y tambah X, hasil tambah kan, dia akan menghasilkan 180. Kalau P, sudut bertentangan dia Q. Yes, betul. Jadi P tambah Q adalah 180. Itu je yang dia nak explain. So tengok ni, sudut X tambah sudut Y adalah 180. Manakala sudut P tambah dengan sudut Q adalah 180. So mulai sekarang kamu tahu dalam bulatan bila ada 4, sisi 4 sama, jadi dia hasil tambah sudut pertentangan tu nilai dia adalah 180. Itu kamu kena ingatlah. Okey. Mari kita buat latihan sama-sama. Okey, ini adalah contoh dia adalah ini. So, kamu rasa nilai X berapa? 29. Is it? 180 tolak dengan 121. Okey, tak boleh. Cikgu tak boleh macam ni. Nanti ada yang tak faham untuk yang tengok kan. Jadi cikgu kena buat macam ni. 121. Mana pen cikgu? 121 tambah dengan X akan menghasilkan 180. Jadi nilai X adalah 180 tolak 121. Berapa nilai dia? 59. Okey, kita tengok pula Y. Y, apa? Y 95 tambah dengan Y. Dengan 180. Y akan dapat berapa? 85. Okey, betul. Terima kasih. So, kita akan dapat 85. Okey, cuba kamu buat nombor 2 dengan nombor 3. 1 minit dah. Boleh kan? Cuba buat dulu. Contoh-contoh je dekat buku. Okey, so nombor 2 ini X dia berapa? 82. Okey. 82. Okey, terima kasih. So, kita akan dapat 82. Okey, manakala yang Y dia berapa? 106. Okey, so semua dapat ya. Okey, dan yang ketiga pula, X dia berapa? Sabar. Sebelum tu 180 tolak 88 berapa?
180 tolak 88. 92. 92, is it? Okay. 92 bahagi 3. Ya ke 92? Betul lah. Kan? 92 bagi 3. 180 tolak 88. Kita akan dapat 92. Bahagi pula dengan 3. So kita dapat. Kita buatlah 90. 30 per 6. 30.7 lah kita bundarkan. Okey, dan Y kita dapat berapa? Y dapat berapa? Cikgu, yang 3X tu bukan tolak 75. Okey, sorry. Ya ke? Terima kasih bagi tahu. 3X 35. Lah betul. Okey, betul. Terima kasih yang bagi tahu. Sebab tu pelik. Sepatutnya kita takkan dapat point. Okey, thank you yang bagi tahu. Okey, so sepatutnya 75, 180 tolak 75 dapat berapa? 105. 105. 75 kita akan dapat 105. So 105 bahagi 3? 35. 35. Okey, so far semua dapat 35 ya. Okey, dan Y kita 180 tolak 88? 92 yang tadi lah kan? 92. Okey, 92. Okey, 92 bahagi 2? 46. 46. Okey. So semua dapat sampai sini ya? 40. Okey, lambatnya lah 46. Baik, okey betul 46. Jadi kita dah tahu kat sini apa yang kita belajar dalam sisi 4 kitaran ni adalah bila mana dia duduk dalam bulatan segi 4. Yang mana dia ada 4 sisi dan bucu dia terkena pada di setiap lilitan tu. Dahsyat tambah bagi pertentangan dia adalah 180 sudut dia. Okey, jadi mari kita tengok kat sini pula. Sini masuk yang susah sikit. Cuba kamu buat dulu. Ke nak cikgu terang ke nak kamu buat terus? Cikgu terang. Cikgu terang dulu. Okey. Mari cikgu tunjuk dulu lah. Okey, mari kita tengok dulu. Dia kena tak ciri dia? Yang pertama dia ada sisi 4. Ada sisi 4. Dia ada 4 sisi. 1, 2, 3 dan 4 dan bucu dia terkena pada lilitan. So yes, dia akan menepati pada syarat dia sebagai sisi 4 kitaran. Okay, let's see. Dia nak apa? Dia nak cari nilai X dan nilai Y. Okay, ni X, ni nilai Y. Okay, mari kita tengok dulu. Nilai X dia bagi tahu 140. Maknanya dekat sini berapa? 40. Okay, let's see kita letak sini adalah nilai A. Okay, jadinya A adalah sama dengan 180 tolak 140. Jadi kita akan dapat nilai dia adalah 40. Bila sini 40, dia punya sebelah tu berapa? 100. 100 ke? 100? 100 apa? Nilai kat sini. Where is it? My drawer. Kat sini. Ini berapa? 140, betul. Sebab apa? Satu garis lurus akan menghasilkan sudut dia adalah 180. Jadi bila sini adalah 40, maknanya dekat sini 140. Kamu tengok dekat sini adalah sudut sama, segitiga sama kaki. Bila segitiga sama kaki, sudut dia dekat bawah tu akan nilai dia sama. Bila kat sini dia dah bagi tahu kat sini 140, maknanya kaki dia berapa? 20. Okey, betul pandai. So nilai X berapa? 20. Kan? Senang je bila kita tahu cara dia. Sini adalah 20, sini adalah 20. Okey. Back. So A dia adalah 40, X dia adalah macam mana cara tulis. Kita kena tahu cara tulis dia, jangan main macam ni je. Jadinya X dia 1 segitiga, nilai dia adalah 180. Maknanya X dia adalah, jadi X tambah kaki dia let's say kita letak sebagai B. Okay, X tambah B tambah B. No. Boleh. X
tambah X. Kaki dia sama kan? Ni draw dia. X tambah X. Sebab kaki sama. X tambah X. Dan kita letak sebagai 140 sebagai B. Ataupun kita letak terus 140. Nilai dia adalah 180. Jadinya X tambah X jadi 2X. Tambah 180 tolak dengan 140 kita akan dapat 40. Jadinya X kita adalah kena bahagi 2, kita akan dapat 20. Okey, cuba cari nilai Y. Ke dah dapat? Cikgu pasti semua dah dapat nilai X kan? Nilai X berapa? 85. Berapa? 85? 8 ke 7? 85. Okey, terima kasih yang bagi tahu. Okey, siapa ada idea macam mana nak cari nilai Y ni? How is it? Nak cari kaki, dia tak bagi tahu kaki sama. Macam mana? Ada idea? Tak ada idea. Tak ada idea. Tak ada. Okey, jadi kamu boleh nampak kat sini. Kamu nampak tak? Ini adalah segitiga. 1, 2, 3. Bila segitiga, nilai sudut bagi segitiga berapa? Hasil tambah dia. 180. Kita dah dapat nilai X, right? X kita adalah 85. Jadi boleh dapat tak nilai Y? Boleh. Cuba buat. Cuba buat. Okey, dapat berapa? 25. 25. So semua dapat 25. Kan macam tu je. Semudah A, B, C saja untuk kira ini. Okey. So sampai sini faham ya? Ada yang baru masuk. Lewatnya. Awak pergi mana? Danish Ulia Rohizan. Okey, selamat datang Danish. Lewatnya pergi mana? Sakit perut tak? Okey, mungkin lain tak ada kot. Okay, cikgu cuba faham mungkin lain tak ada. Okey, so sekarang ni kita masuk pada sudut perluaran. Tadi sudut pedalaman. Hasil tambah pertentangan bagi sudut pedalaman adalah berapa? 180. 180. Okey, terima kasih. Jadi sekarang ni kita tengok pula pada sudut perluaran. Bila kita tengok ni, kita kena tengok banyak sudut. Sudut pedalaman, sudut perluaran. Jadi bila kita dah tengok tadi sudut pedalaman, sekarang kita tengok pula sudut perluaran. Sudut perluaran dia bagi tahu adalah sudut perluaran bagi sisi empat kitaran adalah sama dengan sudut pedalaman bertentangan dengan sepadan. Dia nak bagi tahu sudut perluaran yang ni kan? A ini. Ini adalah sudut perluaran. Jadi nilai sudut perluaran adalah sama bagi pertentangan. Ini pertentangan. Okey, jadi dia nak bagi tahu sudut perluaran bagi sisi empat kitaran adalah sama dengan sudut pedalaman. Okey, mari cikgu lukis dulu. Sebelum tu cikgu tukar view dia, rules dia. Okey, nampak cantik sikit. And then kita draw. Dia nak bagi tahu bagi satu bulatan ini. Okey, let's see dia ada petak kan. Hari ni kita belajar tentang segi empat. Okey, jadi nak bagi tahu sudut ni bila di luar, ini sudut keluaran. Dia adalah sama dengan sudut kat sini. Kat situ. Kalau tadi kita belajar, kalau sudut ni tambah dengan sudut pertentangan dia, kita akan dapat 180. Tapi untuk yang baru ni, bagi sudut keluaran ni adalah sama dengan kat dalam ini. Itu yang dia nak bagi tahu. A sama dengan theta. Which is kat sini A, kat sini adalah theta. Okey, mari kita tengok contoh dia. Sini. Okey, cuba kamu tengok nilai X berapa? 111. Kan? Dia nak bagi tahu kat situ je. Nak bagi tahu dekat sini adalah 111. Cikgu tak boleh conteng slide ni. Yang mana X dia adalah luar daripada ini. Jadi, cikgu conteng kat sini je. Kat sini je lah. Yang mana contoh kat sini. Sini. Kat sini. Ini tak kena pada lilitan ni. Okey, jadi ini adalah nilai X. Dan ini pula adalah 111. Jadi dia nak bagi tahu kamu kena bentuk dia macam ni. Kat luar 111. Maknanya X kita adalah 111. Y kita berapa? 78. Y kita berapa?
No. 102. 102 betul. Kamu tak payah tolak sebab dia duduk kat luar kat sini. Kat sini. Jadi kita pun masuk macam ni. Kita pun tolak ke sini. Jadi nilai Y kita adalah sama. Kat sini 102. Maknanya Y kita adalah 102. Okey, faham kat situ ya? Jadi, kita tengok pula kat sini. So, kat sini kita dah tahu tadi. Ini adalah nilai X. Kamu perlu lukis macam ni je. Satu. Dah balik. Dan ini keluar. Jadi nilai dia adalah X sama dengan 111. Dan Y kita adalah, ini duduk kat luar, masuk kat dalam sama. Y kita adalah 102. Okey, mari kita buat latihan ini sikit. Sebelum kita tamat kelas. Ini dah last. Okay, slide last dah. Okey, cuba kamu nak cari nilai X dan nilai Y. 3 minit. Contoh-contoh je dekat kertas kamu. Okey, semua dah dapat ke? Dah, okey. Bagi tahu cikgu nilai X berapa? X 55. 55. Betul. Okey, betul 55. Jadi kita X kita 55, Y kita pula berapa? 45. Okey, dan okey. Yang X yang kedua pula berapa? 16. 16 ke 19? 16. Okey, 16. 16. Okey, dan yang okey, Y pula yang kedua adalah 88. 88. Okey. Okay. So itu saja yang kita belajar hari ini. Senang kan? Senang saja. So kita dah habis kelas kita. Kamu nak cikgu buat conclusion atau tak? Nak. Nak. Untuk kelas hari ni. Saja je kan? Jangan cikgu pancing je kan? Okey, tak apa. Kita refer pada slide. Ni kita kecilkan. Cikgu cuba buat. Okey, mari kita buat conclusion sikit apa yang kita belajar hari ni. Tak adalah kamu. Selalunya kelas bahasa Arab start pukul apa? Betul-betul pukul 12 ke? Betul-betul pukul 1 ke? Ataupun kamu kelas Telegram? Telegram. Okay. Telegram je. Kamu gabung kelas ke asing kelas? Gabung. I see. Susah sikit lah nak kawal kan gabung. Okey, tak apa. Hari ni bab 6. Dalam bab 6, tajuk apa? Bagi tahu cikgu. Sudut dan tangent. Okey. Okey, terima kasih. Sudut dan tangent dalam bulatan. Okey, ni yang kita belajar untuk tajuk 6 ni. Bab 6. Okey, kita pun ambil kotak ni. So, kita draw. Cikgu dah tahu boleh cik D dah. Boleh macam ni. Okey. So, kita belajar dalam bab 6. Kelas yang lepas adalah 6.1. Cikgu takkan explain 6.1 lah. 6.1 kita boleh tengok kelas yang sebelum ni lah, ada video dia. Yang mana 6.1 ni adalah berkaitan dengan segitiga bila dia tambah dengan bulatan. Itu 6.1. Okey. Jadinya dia akan menghasilkan macam ni lah. Ni. Jadi dia ada syarat-syarat dia, ada macam mana pengiraan dia, macam mana nak dapatkan sudut dia. Itu adalah 6.1. Okey, dalam 6.2, hari ni kita belajar 6.2. Yang mana dia adalah bulatan dicampur dengan segi 4. Okey, nama dia apa? Sisi 4 kitaran. Yes, terima kasih yang bagi tahu. So, nama dia adalah sisi 4 kitaran. Okey, kamu kena get used lah dengan perkataan ni. Sisi 4 kitaran. Bila orang tanya, bila cikgu tanya, sisi 4 kitaran ni apa? Sisi 4 kitaran ni adalah sisi 4 yang dia ada 2 ciri dia. Apa ciri yang pertama? Dia ada 4 sisi dan ciri yang kedua adalah? Bucu sentuh lilitan. Yes, bucu sentuh pada lilitan. As long as dia memenuhi syarat ini, dia boleh dipanggil sebagai sisi 4 kitaran. Itu yang kita belajar. Okey, yang kedua adalah ini yang pertama. Yang kedua adalah kita belajar tentang apa? Hasil tambah. Itu yang kedua. Yang pertama adalah ini. Yang kedua adalah yang pertama. Ini yang kedua. Untuk di bawahnya lah tajuk 6.2. Hasil tambah
sudut pertentangan akan menghasilkan di dalam cikgu pendekkan apa ni? Sisi 4 kitaran. Ni cikgu pendekkan tau. Nanti kamu tulis panjang-panjang lah. Hasil tambah sudut pertentangan di dalam sisi 4 kitaran akan menghasilkan berapa? 180. 180. Okey, terima kasih yang bagi tahu. Hasilkan 180. Okey, cikgu draw sikit. Bagi supaya nampak. Ini bulatan. Okey, ini adalah segi 4. Okey, dia kena memenuhi. And then, nilai ini adalah nilai X. Nilai ini adalah nilai J. So, X tambah J, nilai dia akan 180. Okey, itu yang kedua. Apa yang kita belajar. Dan yang terakhir adalah, apa benda yang terakhir tu? Sudut luar dengan sudut dalam pertentangan sama sudut. Ya, betul. Terima kasih. Okey, itu yang ketiga, sudut peluaran. Berkenaan dengan sudut peluaran. Yang mana sudut peluaran ni, dia akan sama dengan sudut pertentangan dalam SPK ni. Okey, ni cikgu pakai bahasa cikgu sendiri tau supaya kita faham dia. Okey, dan cikgu tunjuk contoh. Let me see. Okey, this one. Kita besarkan sikit. Baru nampak. Okey, jadi kita buat bulatan. Yang mana di dalam bulatan ni ada segi 4 lah. Okey, dan ni tak kena ni. Boleh ni, salah ni. Okey, jadi dekat sini adalah nilai X. Dekat sini adalah ini akan sama dengan nilai X. Itu saja yang kita belajar hari ini. Okey. Kamu lukis macam ni, macam ni. So, X dia akan sama dengan, kita tak boleh buat X. Salah. Kita kena buat A. So, X dia akan sama dengan A. So, 3 perkara yang kita belajar untuk hari ini. Okey, semua clear? Faham? Faham. Okey, alhamdulillah. Jadi ini yang kita belajar. Okey, terima kasih. Jadi kita belajar 6.1 kelas yang lepas, 6.2 kelas yang hari ini punya. So itu saja untuk hari ini. Okey, ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa yang tak faham? Semua faham kan? Wah, kita ada. Okey. Okey, jadi sekarang dah 12.57. Kamu nanti nak start kelas pula. At least kamu boleh rehatlah 2-3 minit ni. Jadi kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As.